Ketika kewafatan baginda Rasulullah SAW, ketika tu sahabat semua sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih lah, sebab orang yang mereka cinta, sayang lebih daripada keluarga sendiri, yang ada waktu susah dan senang, telah pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Nak kata getirnya suasana ketika itu, Sayyidina Umar sampai menghunuskan pedang. Dia kata, siapa yang kata Muhammad wafat, Muhammad meninggal dunia, aku akan ambil tindakan dengan pedang ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, lepas dia menziarahi jasad Rasulullah SAW, kemudian beliau berkhutbah dengan penuh aizah. Sayyidina Abu Bakar pun berkhutbah. Dia cakap satu khutbah yang sangat masyhur lah. Dia cakap kepada semua depan Sayyidina Umar. Dia tak kisahkan Sayyidina Umar yang tengah marah itu, depan sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar cakap, kalau kamu menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pergi, telah wafat. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah lah yang hidup selama-lamanya, yang takkan mati. Seterusnya Sayyidina Abu Bakar membacakan surah Al-Imran ayat 144 yang telah menenangkan Sayyidina Umar. Okey, baik. Kisah pelantikan Sayyidina Abu Bakar lepas Nabi Muhammad SAW wafat, jenazah Nabi Muhammad tak dikebumikan lagi. Tapi ketika itu sahabat dah berkumpul untuk melantik pemimpin yang akan naik lepas baginda Nabi. Dekat sini sebagai buktilah yang mana pelantikan pemimpin itu sangat penting, sangat penting, perlu diutamakan. Okey, ketika peristiwa ni terpecah kepada 3 golongan untuk melantik siapa yang paling layak untuk menjadi khalifah pertama. Yang pertama dalam kalangan keluarga Nabi, Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Ansar ni orang yang tinggal di Madinah. Ada orang ada calon dia orang sendiri, dan seterusnya Muhajirin, orang yang hijrah bersama baginda Nabi, mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Orang Ansar cakap dia orang ni layaklah sebab dia orang ni menerima Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di Madinah, menerima kedatangan sahabat-sahabat. Diorang ni memang tak boleh dinafikan lah jasa mereka. Muhajirin pula, diorang ni daripada awal berjuang dengan Nabi, daripada awal susah sama-sama, diseksa di Mekah. Jadi diorang lebih layak untuk menggantikan. Jadi waktu suasana yang sedikit, tak adalah berkecamuk, suasana yang sedikit bertembung pandangan ketika itu, Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang penting, lalu beliau berkhutbah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar cakap, orang Ansar, orang Muhajirin, orang yang paling rapat lah dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana ada dengan Nabi daripada awal, ada dengan Nabi Muhammad SAW daripada awal perjuangan, diseksa, ada sahabat yang sehingga dibunuh. Golongan Ansar pula golongan yang mulia selepas daripada golongan Muhajirin. Jadi atas kepintaran Sayyidina Abu Bakar ketika itu, beliau mencalonkan khalifah mesti dalam kalangan Muhajirin dan menteri-menteri dalam kalangan Ansar. Kemudian semua bersetuju lah. Dan Sayyidina Abu Bakar sebenarnya lantik orang lain, tapi sahabat-sahabat Nabi nampak ketokohan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar dilantik. Pandangan daripada Ibnu Khaldun nampak pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni mempunyai nilai dari sudut politik. Pertama, Sayyidina Abu Bakar sangat layak sebab dia dari sudut keilmuan dan ketokohan beliau berbanding sahabat lain lah. Yang kedua, bangsa Sayyidina Abu Bakar ni daripada bangsa Quraisy, bangsa yang dominan. Dalam politik pentingnya bangsa yang dominan, yang ada pengaruh tersendiri untuk jadi pemimpin.